Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal bin Muhammad Nasir dari Kolej Pengajian Islam Johor Sultan Ibrahim ingin menceritakan tentang permasalahan keluarga yang menjadi salah satu faktor utama kes perceraian di negara ini. Dalam video ini saya akan menjelaskan punca-punca berlakunya permasalahan keluarga serta kesannya. Saya juga akan menjelaskan solusi atau cara-cara untuk mengatasi permasalahan keluarga di negara ini. Terdapat 3 punca utama iaitu ekonomi, sosial dan peribadi. Contoh dari segi ekonomi ialah pasangan yang boros dalam pembelanjaan, suami yang tidak mampu memberi nafkah yang cukup untuk isteri dan anak-anak, keinginan pasangan yang melampaui kemampuan, serta selalu berkira dengan pasangan. Dari segi sosial pula, melakukan hubungan tidak sah dengan wanita atau lelaki lain, adanya campur tangan dari keluarga mertua, tidak menjaga batas pergaulan di tempat kerja ataupun dalam aktiviti harian, dan kurang memberi perhatian kepada pasangan. Dan dari segi peribadi ialah suami isteri tidak dapat menimang cahaya mata ataupun mandul, suami isteri yang pemarah atau tidak dapat mengawal emosi seperti cemburu buta dengan pasangannya, dan akhir sekali mempunyai kecacatan fizikal ataupun mengalami masalah kesihatan fizikal. Berikut merupakan punca yang sering berlaku pada masyarakat kini yang mendorong ke arah pergaduhan ataupun permasalahan keluarga. Seterusnya ialah kesan sampingan yang akan dialami oleh keluarga yang bermasalah, yang dikategorikan dalam 2 kategori, iaitu jangka masa pendek dan juga jangka masa yang panjang. Contoh bagi jangka masa pendek ialah tidak mempunyai keperluan hidup yang mencukupi. Apabila keluarga mempunyai masalah ekonomi, ia akan memberi kesan buruk terhadap keperluan harian seperti makanan dan minuman, tempat tinggal serta pakaian. Selain itu, pasangan yang tidak mampu mengawal kemarahan yang akan mengakibatkan berlakunya keganasan dan juga kekerasan. Jika berlaku keganasan dan kekerasan boleh menyebabkan kecederaan fizikal. Lebih teruk lagi, akan menyebabkan kecederaan yang sangat serius hingga membahayakan nyawa. Dan apabila berlakunya perbalahan antara keluarga mertua dan keluarga sendiri, boleh menyebabkan hubungan keluarga semakin renggang dan semakin menjauh, dan berkemungkinan besar akan memberi kesan yang buruk terhadap anak-anak dan juga adik-beradik. Manakala bagi jangka masa panjang pula, boleh menjejaskan masa depan ahli keluarga. Seperti contoh, apabila anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang betul akibat kekurangan sumber ekonomi, masa depan anak-anak akan terjejas dan tidak terjamin. Seterusnya, apabila berlakunya keganasan atau kes penderaan, ia akan mengakibatkan masalah kesihatan yang boleh menyebabkan pasangan atau ahli keluarga mengalami trauma yang agak lama dan kemungkinan sukar untuk
mempercayai orang lain. Dan akhir sekali, bagi jangka masa yang panjang ialah akan kehilangan tempat sokongan dan bantuan. Dan solusi atau cara-cara untuk mengatasi masalah ini ialah, yang pertama, belajar menerima kelemahan yang ada pada pasangan. Kita kena sedar bahawa setiap manusia tidak sempurna dan mempunyai kelemahan masing-masing. Selain itu, mengaku bahawa perkara ini, iaitu masalah ini, berpunca dari kedua-dua belah pihak. Ia akan memudahkan lagi jalan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah. Dan kedua-dua belah pihak perlu memainkan peranan masing-masing dalam menjalankan tanggungjawab. Kemudian, sebagai pasangan mestilah memahami satu sama lain, baiki apa yang kurang dan melangkah ke tahap yang lebih baik. Menganggap kesusahan atau kesulitan ini sebagai proses pengenalan, dan elakkan daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mencetuskan pergaduhan. Dan akhir sekali ialah, jangan segan dan malu untuk meminta maaf, kerana minta maaf ni adalah satu kuasa yang terkuat dalam apa-apa pergaduhan. Minta maaf dan terangkan apa yang terjadi, apa yang berlaku kepada pasangan. Sentiasa mengalah dengan perkara-perkara yang remeh, terutamanya lelaki. Segera minta maaf apabila menggores hati pasangan walaupun tanpa sengaja, dan tidak mengulangi kesilapan yang sama. Inilah sedikit sebanyak cara-cara atau solusi yang boleh dilakukan oleh suami isteri untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Sekiranya perkara ini tidak dapat dilakukan, boleh menggunakan cara mencari orang tengah seperti kaunselor, pegawai suh, hakam dan sebagainya, untuk menyelesaikan masalah dan mengelakkan penceraian. Okey, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan share kepada kawan-kawan untuk mengkongsikan ilmu yang bermanfaat ini. Semoga kita dilindungi dan juga dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak diingini, serta diberikan oleh Allah pasangan dan keluarga bahagia dunia akhirat, insya-Allah.